Assalamualaikum dan hai diucapkan kepada Profesor Dr. Hamidah binti Ahmad dan juga rakan-rakan sekelas yang lain. Pada video kali ini, kumpulan kami iaitu kumpulan 10 akan membentangkan kajian tindakan. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan ahli-ahli kumpulan kami. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang iaitu Munira binti Iskandar, Nurul Atikyah, Nurul Hasnizan, Haizatul Syazarina dan saya sendiri Nabila Farhana binti Muhammad Asli. Kumpulan kami bersepakat untuk memilih tajuk pendekatan fonik dalam meningkatkan kemahiran membaca bahasa Melayu murid pemulihan. Okey, kalau kita tengok definisi fonik itu sendiri, ianya bermaksud bunyi. Jadi kaedah ini membantu pelajar untuk membaca dengan menggabungkan bunyi huruf tanpa mengeja satu persatu. Okey, pemilihan tajuk ini disebabkan oleh refleksi daripada diri saya sendiri. Okey, saya merupakan guru yang ditugaskan untuk mengajar murid kelas pemulihan tahun 2. Jadi apabila saya memasuki kelas tersebut, saya mengenal pasti 4 isu ataupun permasalahan di dalam kelas tersebut. Itu yang pertama, pelajar tidak mengenal huruf. Okey, jadi apabila saya suruh mereka membaca, mereka didapati sukar membaca dengan lancar. Dan yang ketiga, pelajar tidak bermotivasi. Mereka lebih gemar membuat kerja sendiri. Mereka tidak menunjukkan minat untuk menyertai sesi pembelajaran. Dan juga pelajar bersikap pasif. Apabila dia ajukan beberapa soalan, mereka tidak mahu menjawab ataupun enggan menjawab persoalan tersebut. Hal ini menimbulkan rasa ingin tahu ataupun saya rasa tertanya-tanya punca kepada permasalahan ini. Jadi saya senaraikan beberapa faktor utama yang menyumbang kepada permasalahan ini. Melalui hipotesis awal, saya dapat simpulkan bahawa kemungkinan murid-murid masih lagi tidak boleh membaca dengan lancar dan juga tidak menunjukkan minat semasa sesi pembelajaran berlaku disebabkan oleh teknik penyampaian guru semasa sesi pengajaran itu tidak berkesan. Jadi bagi mengesahkan andaian saya memohon rakan sejawatan mohon bantuan mereka untuk memerhati kelas saya melalui video yang saya rakam. Hasil dapatan daripada pemerhatian mereka, mereka menyatakan bahawa saya gemar mengulang-ulang teknik yang sama semasa mengajar di dalam kelas. Maksudnya saya menggunakan teknik mengeja semata-mata tanpa menyelang seli dengan program ataupun aktiviti-aktiviti yang lain seperti menyanyi. Jadi hal ini menyebabkan murid-murid berasa bosan dan juga tidak bermotivasi untuk menyertai kelas. Selepas itu, saya membuat bacaan berdasarkan kajian-kajian lepas mengenai teknik-teknik yang boleh diguna pakai untuk meningkatkan kemahiran membaca murid lah. Jadi berdasarkan pembacaan, saya dapati salah satu teknik yang berkesan ialah melalui teknik fonik ini yang mengutamakan bunyi daripada mengeja semata-mata. Oleh itu, kami sekumpulan membuat keputusan untuk menguji teknik fonik ini sama ada ia berkesan atau tidak dalam meningkatkan kemahiran membaca murid um, murid pemulihan. Berdasarkan isu-isu daripada refleksi itu tadi, kami bersepakat untuk memfokuskan kajian kami kepada meningkatkan kemahiran membaca murid kelas pemulihan tahun 2 dengan mengaplikasikan teknik fonik. Nurul Syahira Salim 2013 menyatakan bahawa membaca merupakan satu jambatan kepada ilmu dan juga pengetahuan. Okey, bukan itu sahaja. Kami bersepakat bahawa membaca ini merupakan asas kepada proses pengajaran dan pembelajaran dan ianya sangat penting bagi murid tahun 2 untuk menguasai aspek membaca ini. Jadi apabila mereka menguasai aspek membaca ini, apabila mereka berada di tahap 2, mereka akan lebih yakin dan bersemangat untuk meneruskan pembelajaran. Sekian daripada saya serahkan kepada rakan seterusnya. Terima kasih. Baiklah, saya teruskan kepada objektif kajian. Terdapat 4 objektif kajian umum. Yang pertama ialah
Objektif kajian ini secara umumnya adalah untuk menambah baik amalan guru dalam membantu meningkatkan kemahiran murid kelas pemulihan tahun 2 bijak sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran. Manakala objektif kajian kedua pula ialah pengkaji selaku guru kelas pemulihan bertujuan untuk mencari kaedah yang sesuai untuk meningkatkan kemahiran membaca murid kelas pemulihan dengan lebih pantas. Sebelum ini, guru telah menggunakan kaedah mengajar dalam proses pengajaran. Oleh itu, dalam kajian ini, pengkaji ingin mencuba teknik pengajaran yang baru iaitu dengan menggunakan kaedah fonik. Objektif kajian yang ketiga ialah dengan menggunakan kaedah ini, kemahiran membaca dapat dipertingkatkan dengan memberi pendedahan secara mendalam kepada murid, iaitu mereka mengenali suku kata dan bunyi suku kata dalam bahasa Melayu. Dengan ini, mereka akan dapat menggabungkan suku kata KV tersebut dan seterusnya akan membantu mereka membaca dengan mudah dan cepat dengan menggunakan kaedah fonik. Dan objektif yang terakhir ialah kaedah yang diperkenalkan ini akan membantu murid-murid menguasai kemahiran membaca, khususnya bahasa Melayu dengan baik serta akan memupuk semangat cinta akan amalan membaca. Seterusnya, murid-murid juga diharapkan dapat mencapai pencapaian cemerlang dalam sebarang bentuk peperiksaan pada masa akan datang. Baik, kita lihat pula kepada objektif khusus. Di sini terdapat 3 objektif khusus. Yang pertama ialah untuk mengenal pasti tahap kemahiran membaca murid kelas pemulihan tahun bijak. Dan persoalan bagi objektif pertama ialah apakah tahap kemahiran membaca mereka. Instrumen yang digunakan oleh pengkaji ialah melalui ujian pra, iaitu memberi soalan kemahiran membaca sebelum intervensi dijalankan, yang mana ujian pra ini dijalankan untuk mengenal pasti tahap kemahiran membaca dalam kalangan murid. Manakala objektif khusus yang kedua pula ialah untuk mengenal pasti keberkesanan penggunaan kaedah fonik dalam pembacaan. Persoalan bagi objektif kedua pula ialah apakah tahap keberkesanan penggunaan kaedah fonik dalam pembacaan. Instrumen yang telah digunakan oleh pengkaji ialah ujian PUS, yang mana ujian PUS ini bertujuan bagi melihat sejauh mana intervensi kaedah fonik dapat meningkatkan tahap kemahiran murid. Ujian PUS ini menggunakan soalan yang sama dengan soalan ujian pra, dan objektif yang terakhir ialah untuk meningkatkan minat dan motivasi murid terhadap aktiviti membaca. Persoalan bagi objektif ini ialah adakah penggunaan fonik dapat menarik minat dan motivasi murid terhadap aktiviti pembacaan. Instrumen yang digunakan oleh pengkaji ialah melalui pemerhatian. Kaedah pemerhatian digunakan untuk mengumpul data dan dianalisis menggunakan deskriptif. Pemerhatian dilakukan ke atas sampel kajian iaitu seramai 10 orang murid kelas pemulihan tahun 2 bijak semasa aktiviti intervensi berlangsung. Selain itu, pengkaji juga akan menggunakan rakaman video bagi membantu pengkaji dalam pemerhatian. Rakaman video ini akan merekod pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran ketika pelaksanaan aktiviti-aktiviti yang menggunakan kaedah fonik. Manakala kumpulan sasaran pula ialah populasi bagi kajian ini adalah murid tahun 2 yang mana yang mengikuti kelas pemulihan di Sekolah Kebangsaan Seberang Marang. Mereka terdiri daripada murid yang berketurunan Melayu dan mempunyai tahap kemahiran membaca yang berbeza. Sampel terdiri daripada 10 orang murid tahun 2 bijak. Pemilihan sampel ini adalah berdasarkan prosedur persampelan di mana sekumpulan subjek yang mempunyai ciri tertentu dipilih sebagai sampel kajian. 10 orang murid ini dipilih kerana mereka menghadapi masalah kronik dalam literasi iaitu ada yang tidak mengenal huruf dan ada yang tidak pandai menggabungkan bunyi huruf menjadi suku kata. Jadi, pengkaji iaitu guru itu sendiri mengambil keputusan untuk menjalankan kajian ke atas murid-murid ini agar mereka menyedari kepentingan membaca dan mereka juga mampu mencapai kejayaan sekiranya mereka berusaha dan meminati proses pengajaran dan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hasnizah binti Ramali, nombor metrik P122908 akan membentangkan cadangan tinjauan awal. Bagi cadangan tinjauan awal, instrumen yang pertama adalah ujian. Ujian terbahagi kepada dua, iaitu ujian pra kemahiran membaca dan ujian
pos kemahiran membaca. Kedua-dua ujian ini dilakukan bagi mengenal pasti tahap penguasaan murid terhadap kemahiran membaca, iaitu suku kata, consonant walker dan consonant walker. Bagi instrumen kedua pula adalah pemerhatian. Pemerhatian ini dilakukan semasa aktiviti intervensi dilaksanakan, iaitu ingin melihat respon dan minat terhadap aktiviti tersebut. Pemerhatian ini juga berdasarkan secara semak borang pemerhatian. Jadi, instrumen ujian dan pemerhatian ini diadaptasi daripada kajian Zuhairah Mahmud dan disesuaikan dengan kajian ini. Seterusnya, tata cara pengumpulan data. Tata cara ini terbahagi kepada 3, iaitu sebelum, semasa dan selepas. Bagi sebelum, pengkaji telah menjalankan ujian pra-kemahiran membaca kepada 10 orang murid kelas pemulihan tahun 2 bijak. Hasil daripada ujian tersebut akan dianalisis bagi pelaksanaan program intervensi. Semasa pula, pengkaji menjalankan program intervensi yang dikenali sebagai pelaju baca. Program ini dilaksanakan mengikut 4 fasa. Dan selepas pula adalah program intervensi pelaju baca akan dilihat keberkesanannya melalui soalan ujian pos kemahiran membaca yang dilaksanakan selepas aktiviti intervensi. Selepas itu, guru akan melihat perbandingan ujian pra dan ujian pos. Kedua-dua ujian ini akan menentukan pencapaian objektif dalam kajian ini. Seterusnya, bagi cadangan penilaian pula, saya akan terangkan bagaimana ujian pra-kemahiran membaca dinilai. Jadi, saya terangkan dahulu. Ujian pra-kemahiran membaca telah dilaksanakan kepada 10 orang murid kelas pemulihan tahun 2 bijak. Ujian ini bagi mengenal pasti tahap penguasaan murid terhadap kemahiran membaca mereka. Ini adalah soalan pra-ujian kemahiran membaca yang telah saya pamerkan. Dengan soalan ini, guru akan meminta murid untuk membaca 20 suku kata KV-KV. Sebagai contoh, baju, biji dan sebagainya. Dengan pembacaan ini, guru akan menilai tahap penguasaannya dalam bentuk permarkahan. Seterusnya, ini adalah dapatan tinjauan awal ujian pra-kemahiran membaca yang telah dilaksanakan. Murid dinilai berdasarkan permarkahan, iaitu satu suku kata yang dibaca mewakili satu markah. Jadi, hasil daripada ujian pra-kemahiran membaca ini mendapati bahawa kesemua 10 orang murid kelas pemulihan 2 bijak, tahap penguasaannya 10% ke bawah. Ini bermakna kesemua 10 orang murid hanya dapat membaca 2 suku kata sahaja paling tinggi. Hal ini jelas menunjukkan bahawa tahap kemahiran membaca murid adalah sangat lemah. Cadangan penilaian yang kedua adalah ujian pos kemahiran membaca. Ujian pos kemahiran membaca dilaksanakan selepas program intervensi dijalankan. Ianya dilaksanakan kepada 10 orang murid kelas pemulihan tahun 2 bijak. Ujian ini menggunakan soalan yang sama dengan ujian pra-kemahiran membaca kerana pengkaji ini melihat jika terdapat peningkatan dari segi kemahiran membaca. Yang ketiga adalah pemerhatian. Pemerhatian dibuat kepada 10 orang murid kelas pemulihan tahun 2 bijak. Pemerhatian ini dilaksanakan bagi mengenal pasti respon dan minat murid terhadap aktiviti intervensi yang telah dijalankan. Pemerhatian ini berdasarkan item pada borang pemerhatian berskala kadar, iaitu skala 1, kurang berminat, skala 2, berminat dan skala 3, sangat berminat. Seterusnya adalah tindakan atau intervensi yang dijalankan untuk menambah baik pengajaran ini. Program yang akan kami jalankan dinamakan Program Pelaju Baca untuk mempercepatkan proses belajar membaca. Dalam program ini, pengkaji selaku guru pemulihan menggunakan kaedah fonik berserta lagu untuk mengajar.
Intervensi ini dijalankan selama 4 minggu menggunakan bahan bantu mengajar buku siri Bacalah Anakku dan juga kad imbas. Sepanjang aktiviti 1, guru akan menggunakan bahan bantu mengajar, lagu Abu Ada Ayam dan asosiasi bunyi untuk membantu murid mengingat bunyi bagi setiap simbol huruf. Okey. Contohnya bunyi A dikaitkan dengan simbol ni. Okey. Dan asosiasinya adalah seperti kita menjerit, panas. Okey. Dan lagunya Abu ada ayam, Abu ada ayam, Abu ada ayam, Dalam intervensi yang kita jalankan ini, kita menggunakan 3 bentuk bahan bantu mengajar, iaitu auditory, iaitu lagu, visual, video dan kad imbas berserta dengan buku Bacalah Anakku, serta dalam bentuk kinestetik. Kinestetik ni adalah asosiasi yang kita adakan. Kita juga adakan lakonan asosiasi tersebut. Okey, saya bagi contoh untuk bunyi kita adakan asosiasinya adalah bunyi lomba motor. Okay, kita buat lakonan bawa motor dan berserta dengan bunyi murid akan pusing keliling kelas dengan gaya bawa motor. Okey, itu adalah dalam bentuk kinestetik. Okey. Dan lagu untuk bunyi adalah Nani nangis nangis, Nani nangis nangis, Nani nangis nangis, Okey, dalam aktiviti 1, guru akan memperkenalkan bunyi huruf vokal dan asosiasi bunyi tanpa memperkenalkan nama huruf. Contohnya, asosiasi A dengan bunyi menjerit. Okey, seterusnya guru akan menunjukkan gambar. Api. Okey. Selepas itu, guru akan mengajar vokal yang lain. I dan U. Kemudian, guru akan memanggil seorang demi seorang untuk mengenal bunyi A, I, U. Guru akan panggil seorang-seorang ke meja guru. Dan tidak lupa guru juga akan memainkan audio visual lagu Abu Ada Ayam untuk bunyi A, I dan U. Guru akan mengulangi kaedah tadi untuk mengajar bunyi huruf konsonan pula. Selepas murid dapat menguasai satu bunyi huruf konsonan, kemudian guru akan teruskan pula ke aktiviti 2, iaitu mengenal suku kata. Dalam aktiviti 2, guru akan menunjukkan kad konsonan dan vokal berselang-seli secara menyanyi. A. Kemudian guru akan membunyikan gabungan bunyi KV tersebut. Jadi na. Okey. Kemudian guru akan mengulangi teknik tadi untuk menggabungkan huruf konsonan dan huruf vokal I dan U pula. Seterusnya, guru dan murid akan membaca kad imbas gabungan bunyi KV-KV bersama-sama. Kemudian, guru akan menguji kefahaman murid dengan memanggil seorang demi seorang dan meminta mereka membaca buku Bacalah Anakku. Setelah murid mengenal suku kata, murid diminta meneruskan bacaan ke halaman seterusnya yang mengandungi perkataan-perkataan yang mudah. Selain itu, guru juga boleh meminta murid menggabungkan kad-kad suku kata sehingga membentuk perkataan-perkataan yang bermakna. Untuk aktiviti 4, guru ingin menguji tahap penguasaan murid. Murid dipanggil seorang demi seorang ke meja guru dan guru akan meminta mereka membaca teks pendek dalam buku Bacalah Anakku. Kemudian, apabila mereka dapat menguasai teks ini,
Seterusnya, kitaran aktiviti ini diteruskan lagi dengan memperkenalkan konsonan seterusnya seperti dalam aktiviti 1. Siri buku Bacalah Anakku ini mengandungi 8 buah buku kesemuanya. Setelah murid tamat membaca buku 1, guru akan meneruskan intervensi dengan menggunakan buku 2 pula dan buku seterusnya. Apabila tamat masa intervensi selama 4 minggu, guru akan menjalankan ujian pos untuk menilai tahap kemahiran murid selepas intervensi. Terima kasih kepada rakan saya. Seterusnya saya meneruskan mengenai anggaran perbelanjaan bahan dan kos yang kami gunakan untuk menjalankan kajian tindakan ini. Bahan yang pertama adalah kertas A4 sebanyak 1 rim yang bernilai RM10.60. Bahan yang kedua adalah dakwat pencetak sebanyak 1 katraj yang bernilai RM79.50. Yang ketiga adalah bahan fotostat sebanyak 30 helai yang bernilai RM15. Yang keempat adalah outline sebanyak 6 batang yang bernilai RM12.60. Dan yang terakhir adalah set buku Bacalah Anakku sebanyak 1 set yang bernilai RM33.90. Total keseluruhan perbelanjaan adalah sebanyak RM151.60. Seterusnya kita berpindah kepada alat bantu mengajar yang digunakan dalam kajian ini. Untuk alat bantu mengajar ni terdapat 6 alat yang digunakan. Yang pertama adalah kad huruf vokal, yang kedua adalah kad huruf konsonan, yang ketiga kad suku kata, yang keempat kad gambar yang hurufnya bermula dengan huruf vokal, yang kelima set buku Bacalah Anakku, dan yang terakhir adalah teks lirik lagu Abu Ada Ayam. Baik, seterusnya kita berpindah kepada jadual pelaksanaan kajian. Kajian ini dijalankan selama 3 bulan iaitu pada bulan April, Mei dan Jun. Terdapat 10 aktiviti yang dijalankan dalam kajian ini. Aktiviti yang pertama adalah merancang tinjauan awal iaitu ujian pra yang dijalankan pada bulan April pada minggu yang pertama. Yang kedua adalah analisis data tinjauan awal iaitu ujian pra yang dijalankan pada bulan April minggu yang kedua. Yang ketiga adalah merancang dan menyusun aktiviti intervensi yang dijalankan pada bulan April minggu ketiga dan keempat. Dan yang keempat adalah melaksanakan aktiviti intervensi dan membuat pemerhatian yang mana ianya dijalankan sepanjang bulan Mei sebanyak 4 minggu. Seterusnya adalah aktiviti yang kelima iaitu menjalankan ujian pos yang mana ianya dijalankan pada bulan Jun pada minggu yang pertama. Yang keenam adalah menganalisis data ujian pos yang mana ianya dijalankan pada bulan Jun juga pada minggu yang pertama. Yang ketujuh adalah menganalisis senarai semak pemerhatian yang mana ianya dijalankan pada bulan Jun juga pada minggu yang pertama. Yang ke-8 adalah mengira jumlah keseluruhan perbelanjaan yang mana ianya dijalankan pada bulan Jun pada minggu yang kedua. Yang ke-9 adalah mengemas kini laporan yang mana ianya dijalankan pada bulan Jun pada minggu yang ketiga. Dan yang terakhir adalah laporan dihantar yang mana ianya dihantar pada bulan Jun pada minggu yang keempat. Baik, terdapat beberapa harapan pelaksanaan ke atas kajian tindakan ini. Antaranya adalah dengan menjalankan kajian tindakan ini, amalan guru dalam membantu meningkatkan kemahiran murid kelas pemulihan tahun 2 sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran iaitu PDP berjaya ditambah baikkan. Yang kedua adalah kemahiran membaca murid dan punca kelemahan mereka dapat dikenal pasti secara menyeluruh. Yang ketiga adalah pelaksanaan kaedah fonik dalam pembacaan dapat memberi impak yang positif kepada murid. Yang keempat, minat dan motivasi pelajar terhadap aktiviti membaca dapat dipertingkatkan. Dan yang terakhir adalah semoga dengan menjalankan kajian tindakan ini dapat memberi kesedaran kepada para guru bahawa kaedah fonik dapat memberi kesan yang positif dan cepat kepada kemahiran membaca pelajar. Itu saja perkongsian daripada kami iaitu kumpulan 10.
Semoga dengan perkongsian ini dapat memberi input yang positif kepada para guru dan bakal guru semua. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa mendengar perkongsian daripada kami.